Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan membincangkan satu soalan. Kita dah kenal pasti point low. Mana point low? Dekat sini. Okey. Dan macam mana kita nak tentukan kedudukan point high? Itu soalan yang diajukan oleh Tuan Arif kita daripada Brunei untuk AUD USD time frame daily. Baik. Pertama sekali, sebelum saya nak jawab berkenaan dengan high, saya nak terangkan berkenaan dengan low dulu. Apa itu low? Low merupakan support. Okey. Apa itu support? Support merupakan combination of two candle, merah dan biru, yang mana berada di bawah current price. Okey. Baik. Sekiranya kita merujuk kepada keadaan yang sekarang, ini merupakan current price. Makna kata ini support, yang ini support, yang bawah ni support, ini support, yang ini juga support. Okey. Kenapa yang ni bukan support sedangkan dia berada di bawah current price? Sebab yang ni bila mana dia close, okey, saya explain satu persatu lah, step by step. Okey, baik. So, bila mana candle pada 28 hari bulan 1 close lebih rendah daripada kedudukan support ni tadi, okey, dan seterusnya menjadikan marking ini sebagai SBR. Pasal apa? Let's say, contohnya current price dekat sini, dia close. Bila mana dia close, automatically marking ini dikenali sebagai SBR. Bila mana dia dikenali sebagai SBR, candle biru yang open lebih rendah daripada kedudukan SBR dan close lebih tinggi daripada kedudukan SBR akan membatalkan kedudukan SBR tu tadi. Makna kata SBR ni dah batal. Bila mana SBR ni dah batal, makanya dia tidak lagi valid untuk kita jadikan sebagai rujukan walaupun as a support. Setakat ni clear ataupun tidak? Alah, kapal terbang lalu pula dah. Sekejap sorry Okay, boleh dengar tak? Bising lah. Sorry saya pun tak tahu pasal apa hari ni baru 2-3 kali lalu ni. Okey. Soalan setakat ni untuk penerangan support jadi SBR, SBR dah batal dan dia tak boleh dijadikan sebagai rujukan. Setakat ni ada 11 orang dalam ni. Faham ataupun tidak? Faham dulu. Okey, baik. Jadi sekarang ni bila mana kita nak kenal pasti kedudukan low pula, okey, kita akan ambil low lah, yang paling rendah lah. Makanya ini merupakan kedudukan support yang paling rendah bagi time frame daily sekadar apa yang kita nampak ni tadi. Okey. Mana warna pink? Ni dia. Okey, time frame daily selesai. Baik. Soalan seterusnya, macam mana kita nak kenal pasti kedudukan high? Adakah merujuk kepada bilangan candle dan sebagainya? Jawapan dia yang pertama, bila mana kita nak cari kedudukan high, high ini merupakan marking resistance. Okey. Baik. So bila mana kita nak kenal pasti kedudukan resistance, mana resistance? Ini merupakan resistance. Okey. Ini merupakan resistance. Okey, kejap. Time frame daily. Kita ubah dia punya warna. Selesai. Baik. Follow betul-betul. Tengok. Kalau tak faham, tanya. Okey. Baik. Resistance, okey, 3 hari bulan 2 dan seterusnya 4 hari bulan 2. Combination of biru dan merah. Candle yang ketiga 7 hari bulan 2 masih lagi dikenali sebagai resistance. Pasal apa? Current price dia kat sini lah, close price dia. Okey. Candle mana yang menjadikan marking itu sebagai RBS? Candle mana? Candle pada 8 hari bulan 2. Setakat ni ada soalan ataupun tidak? Candle 8 hari bulan 2 yang menjadikan marking ini sebagai RBS. Setakat ni ada soalan ataupun tidak?
Mana Ada, Haji? cikgu. Okey, setakat ni clear Haji? Clear, cikgu. Clear. Baik. Next candle masih lagi sama 9 hari bulan 2. Next candle 10 hari bulan 2 masih lagi sama, tak ada apa-apa masalah. Candle 11 hari bulan 2 merupakan candle yang membatalkan kedudukan RBS. Kenapa? Open lebih tinggi daripada RBS, close lebih rendah daripada RBS. Clear ataupun tidak? Boleh faham tak? Jadi high sebelumnya batal, terus ke next candle jadi high, cikgu. Betul. Dan kita akan check next resistance. Boleh? Okey, boleh. Baik. Okey, siapa-siapa ada soalan tanya. Okey. Jangan tak tanya. Tak tanya aku santau kau. Okey. Sini pula. Next resistance kita check step by step. Resistance by resistance kita akan check. Okey. Okey, baik. 9 hari bulan 2 dan juga 10 hari bulan 2. Okey. Pada 11 hari bulan 2 close price dekat sini, so dia dikenali sebagai resistance. 14 hari bulan 2 masih lagi dikenali sebagai resistance. 15 hari bulan 2 masih lagi dikenali sebagai resistance. 16 hari bulan 2. Ni dia. Yang menjadikan marking ini sebagai RBS, bukan lagi resistance candle ni. Okey. Baik. Seterusnya, candle dekat sebelah dia ni, candle 17 hari bulan 2 masih lagi sebagai RBS, okey. And then candle 18 hari bulan 2 merupakan candle yang membatalkan kedudukan harga RBS di sini. Boleh tak? Haji, dapat? Tak dapat, cikgu, yang sebelum ni. Tak dapat? Yang sekali lagi, cikgu. okey. Sorry. Tak apa. Okey. RBS ni 9 hari bulan 2. Okey. Dia turun sampai sini, ini masih lagi resisten. Candle ni yang menjadikan marking ni sebagai RBS. Setakat ni ada soalan? Okey, cikgu. Okey. Candle 17 hari bulan 2. Nampak tak? Open atas RBS, close atas RBS. So dia tidak membatalkan kedudukan RBS ni. Boleh tak? Boleh. Okey. Baik. Sekarang ni kita nak betul-betul tepat. So kita pakai data window. Okey. Close price 71772. Boleh nampak? Nampak, cikgu. Okey. Close price yang ini pula 71773. Okey, sorry, tak batal. Satu tick je. Bukan ini candle yang membatalkan. Sorry. Okey, saya salah tadi. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Makna kata sekarang ni kalau nak buat plotting, kita boleh ambil macam ni. Yang ini akan jadi biru. Okey, saya buat triple plotting. Triple pixel. Okey, yang ini boleh jadi merah dekat sini. Okey. Kemudian yang ini sekali lagi dia akan jadi biru dekat sini. Seterusnya yang ini akan jadi macam ni. Tu dia. Okey, boleh so far? Sikit je lagi. Ya. Okey, boleh Sebab dia satu tick je. Lari dia satu tick. Yang ni 72, yang ni 73. Maknanya close dia lebih tinggi daripada yang ini. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, baik. Next, kita akan berpindah kepada yang ini pula. Okey. So untuk marking yang ni pula, okey. Untuk marking yang ni pula 23 hari bulan 2 pairing dengan 24 hari bulan 2, so dia merupakan satu resisten. Kemudiannya 25 hari bulan 2, yang ni nak kena check lah. 73218, 72318 close price. Yang ni pun sama, 72318. Okey, so saya declare dia masih lagi sebagai resisten sebab dia close bukan lebih tinggi daripada kedudukan yang ni. Boleh? Boleh tak? Boleh tak, Ji?
Typing boleh tak? Sebab kapal terbang lalu lagi lah. 3 round dah ni. Dengar bunyi kapal terbang lalu. Nak perang ke apa ke tak tahulah. Mungkin ada resiko. Tak tahulah. Nak praktis pun praktis lah siang. Praktis malam buat apa? Apa ke nama? Okey, setakat ni Ji. Okey tak? Clear tak? Okey cikgu. Okey, baik. Then kita tengok. Okey, yang ini kemudian dia naik sampai sini. Okey, yang ni dah declare sebagai RBS. Kita boleh kata dia sebagai RBS. Okey, baik. Tak kisahlah yang ini RBS ke apa ke. Masalahnya candle 24 hari bulan 2 ni dia dah membatalkan yang ini dan juga yang ini. Nampak tak Haji? Nampak. Okey. So bila Bawah sekali. apa dia? Dia close kat bawah membatalkan dua-dua sekali. Yes, makanya plotting tu jadi macam ni. Aha. Okey, boleh nampak je? Nampak? Faham? So far? Alhamdulillah cikgu. Okey, baik. Sekejap, Ni ilmu baru, data window ni macam ni nak gunakan. Apa dia? Tekan-tekan tak ni data window ni rupanya macam ni yang nak gunakan. Ya, betul. Ni lebih IQ dia. Tapi kena ikut broker kan cikgu? Ya, betul. Okey, baik. So sekarang ni kita teruskan perbincangan kita dengan resisten 28 hari bulan 2 yang pairing dengan 1 hari bulan 3. Okey. Haji punya pair apa je? Cikgu. Oh. Allah mak cikgu jangan tak sebut pula tu cikgu. Abang Mai tak ada ni lah buat kopi cikgu. Teruskan je OD ni cikgu. Okey, baik. So yang ni, setakat ni ada soalan untuk yang ni? Plotting ni okey tak? Saya bikin cikgu. Yang ni. Ada soalan tak untuk yang ini? Ni tak ada cikgu. Ni tak ada. Masih lagi dalam. Okey. Tengok point high ni dia tidak berlaku retracement tau. Nampak? Point high ni tidak berlaku retracement. Ni dia. Nampak? Tak kena tau ni. Tak kena. Candle 1 hari bulan 3 ni tidak menyentuh kedudukan RBS ni. Boleh nampak tak? Nampak cikgu. Okey. Dan dia naik atas. Okey, ni point high yang sebelumnya. Okey. Sorry. Ni apa benda H kat sini ni Sekejap. La ilaha illallah. Ini daily. Baru betul. Okey. Baik. Okey, then ini merupakan point high, yang ni merupakan higher low dekat sini. Okey, higher low. Kemudiannya ini merupakan higher high dekat sini. Anas dan Abang David tolong bagi perhatian sebab ada benda yang perlu korang tengok. Okey. Okey, baik. Sini higher high ni retracement tu berlaku dekat sini, nampak tak? Candle ni cari balik price ni. Okey. So sini akan jadi higher low. Baik. So saya stop setakat ni. Sini single pixel. Dekat sini single pixel. Sebab Retracement. dah berlaku retracement. Okey, itu sebab dia. Bila mana korang perhatikan yang ni belum berlaku retracement, nampak tak? Market cari balik, nampak? So dia kena pergi bawah lagi sebab masih refresh tu. Dia masih lagi belum berlaku sebarang retracement. So bila mana market dah naik atas, then dia boleh terjun balik ke bawah. Okey, boleh? Boleh sudah. Ini yang kita akan kenal dia sebagai pullback. Ni dia. Boleh tak? Apa beza dengan pullback dengan retracement tu? Okey. Retracement tu yang mana?
Ini merupakan retracement. Yang ini. Pergerakan daripada high kepada high yang ini untuk membuat higher low itu merupakan retracement. Dia pairing. Low dengan high, higher low dengan higher high, higher low dengan higher high. Boleh? Dia satu pairing. Tapi bila mana sekarang ni higher high yang ini mencari kedudukan high di sini, itu bukan lagi pairing dah tu. Dia dah pecah berapa slot. Faham tak? Berapa pairing dia dah pecah. Faham tak? Macam tu. Haji dapat tak? Betul-betul dapat tak ni? Okay, retracement, ia pairing set dua higher high ataupun lower low dengan lower high. So kalau yang benda ni uptrend, higher high dengan higher sebelumnya. Betul tak cikgu? Higher high dengan high low sebelum ni. Okey, high dengan high tu salah. Pairing dia dengar betul-betul, low high. Pairing yang pertama. Pairing yang kedua, higher low, higher high. Pairing yang kedua. Pairing yang ketiga, higher low, higher high. Faham tak? Oh, okey. Okey. Berdapat? Maknanya daripada pairing higher high dengan higher low, dia itulah berlakunya retracement. Daripada higher high, dia nak buat higher low. Okey, daripada higher high, dia nak pergi kepada higher low. Higher low, okey, daripada higher high pergi higher low. Sorry, daripada higher high dia nak buat higher low. Apa yang akan menghalang pergerakan daripada meneruskan terjunan? Marking jenis apa? Support, resistance, SBR, RBS. Mana satu? Aduh, RBS. Okay. Apa dia? RBS. So kena ingat, high dan juga higher high merupakan RBS. Kena ingat benda tu. Boleh faham tak? Boleh cikgu. Okey. Yang ni, part ni agak crucial, part ni sangat penting. Tolong, tak faham tolong tanya. Sebab kalau korang faham betul-betul simulation dan pairing antara low dengan high, higher low dengan higher high, actually korang boleh tentukan di mana kedudukan point tu akan berlaku. Yang pertama. Dan yang kedua, korang boleh tentukan mana next zone akan berlaku support dan resistance. Saya cuba tunjuk slow, step by step. Kalau tak faham, tanya. Okey? Step by step saya cuba. Okey? Baik. Sekarang ni, kalau kita perhatikan kedudukan high dekat sini, low nak naik pergi kepada high. Okey. Nampak tak resistance? Sini ada satu resistance. Nampak tak? Boleh nampak tak? Nampak cikgu. Okey. SPR. Bila mana sini ada satu kawasan resisten, kena ingat resisten merupakan sebuah kawasan di mana buyer membuat keputusan sama ada dia nak keluar daripada pasaran ataupun tidak. Makna kata kita boleh aim kawasan ini sebagai kawasan resisten. Kena ingat, high ni pula, high ni apa dia? Support, RBS, SBR, resisten, mana satu? High ni yang mana? RBS tu. High ni merupakan resisten. Kena ingat, sekarang kita sedang membincangkan uptrend. Makna kata dia akan naik, naik dan naik. Resisten yang lama dia akan tinggal, dia akan buat naik kenaikan lagi. Kemudian berlaku resisten, dia naik lagi. Sebab dia uptrend, pergerakannya ialah mendaki ke atas. Boleh faham? Faham cikgu. Okey. Baik. So sekarang ni okey, bila mana sekarang ni higher low dah berlaku. Okey, higher low dah berlaku. Kemudian dia buat higher high dekat sini. Okey, bila mana dia buat higher high. Okey, higher high ni resistant lah. Okey, kita nak cari di mana kedudukan support dia. Macam mana kita nak cari kedudukan support? Apa nama benda ni? Apa nama benda ni? Dia jadi apa ni? Resistance become support cikgu. Yes. Sebab tu saya buat macam ni. Nampak tak?
So ini dia punya ni merupakan resistance dia, dan ini pairing dia, higher low dia dekat mana? Support. Boleh ataupun tidak? Dapat ke tidak ni? Ke pening dah ni? Dapat cikgu. Ini dia punya resistance, ini dia punya support. Ini dia punya high high, ini dia punya higher low. Pairing dia. Kemudian daripada sini higher low, kita target dekat mana pula akan berlaku kedudukan untuk high high dia. Okey, baik. Kita tengok high high yang ini. Bila mana kita tengok high high yang ini, kita nampak dekat sini ada resistance. Sekejap Okey. Dekat sini ada resistance. Satu. Yang pertama. Kena ingatlah, update analysis tu kena ada lah. Janganlah korang buat marking sekali lepas tu tak pandang dah. Okay, time to time nak kenalah tengok mana yang break, mana yang valid, apa benda semua. Okay, baik. So satu lagi sini. Okay, ni dah batal, tak boleh. Yang ini boleh ambil. Ini resistant, tak nak. Saya cukup setakat ni, cukup. Okay, baik. So sekarang ni higher low. Bila mana higher low kita dah recognize dia berlaku di sini, dan kita kena ingatlah yang ni belum berlaku retracement lagi. Okay, RBS ni masih lagi belum berlaku sebarang retracement. Kemungkinan untuk dia berpatah balik menuju ke sini tu ada. Kena ingat. Okay, saya buat macam ni. Okay, yang ini saya buat warna hijau. Okay, makna kata ini pairing dia. Okay, ini dia punya pairing. Higher low yang ni saya buat warna deep pink. Okay, ini pairing dia. Ini dia punya pairing. Okay, higher low yang ni, ini pairing dia. Kita buat warna ni lah. Warna apa ni? Okay. Okay, baik. So boleh nampak tak pairing dia? Low, high, higher low, high, high, higher low, high, high. Boleh nampak tak pairing dia? Boleh cikgu. Okay. Boleh cikgu. Ni nak explain yang pertama, macam mana kita nak andaikan di mana akan berlaku kedudukan next point of do point. Okay, higher low dekat sini. Sini ada resistance, sini ada resistance. Kenapa kita cari resistance? Okay, first of all, kalau kata kita nak aim dia naik, kita akan cari SBR yang pertama. Itu yang pertama, cari SBR. Bila kita nak aim dia mendaki ke atas. Okay, so dekat sini ada satu resistance dekat sini, tapi dekat sini ada satu SBR. Okay, sini ada satu SBR. Ni dia SBR dia. Saya buat warna hitam SBR ni. Okay, nak bagi nampak clear sikit. Warna hitam. Okay, done. Okay, lepas SBR ni ada satu kedudukan resistant. Okay, tapi kena ingat kita nak cari SBR. So SBR ke atas ni. Yang ni tinggi sangat, saya tak nak. Okay, saya ambil yang ni je. Okay, yang terdekat dengan kedudukan ni tadi, yang menghalang harga ialah yang pertama resistant, yang kedua SBR, dan yang ketiga resistant. Baik. So higher low dekat sini. Makna kata sekarang ni kita kena tunggu sama ada buyer akan buat keputusan sama ada dia nak keluar ataupun tidak daripada pasaran. Candle pada 2 hari bulan 3 dah close, dia dah membatalkan kedudukan SBR, so kita padam. The next day candle 3 hari bulan 3, dia close lebih tinggi daripada kedudukan resistant yang ini. Makna kata lepas pada ni dia akan naik lagi lah. Pasal apa? Yang ni dah jadi RBS. Kalau dia close dekat sini, possibility untuk dia turun kat sini dan seterusnya memantul ke atas itu ada. Faham tak so far? Faham cikgu. Next resistance dekat sini. Kalau sekiranya dia berjaya close lebih tinggi daripada kedudukan resistance yang ini, makanya dia boleh naik lagi tinggi ke atas. Okey, baik. So dekat sini, bila mana dia close pada 4 hari bulan 3, harga dekat sini akan reflect, akan bounce. Pasal apa? Dia dah jadi RBS. Apa function RBS? RBS function dia adalah untuk menghalang harga daripada terus terjun ke bawah. Tapi kena ingat satu benda,
RBS yang berlaku dalam time frame, dalam trend downtrend, dia tidak sekuat RBS yang berlaku dalam trend uptrend. Boleh tak? Dapat tak? Sekali lagi gitu. RBS yang berlaku dalam trend downtrend tidak sekuat RBS yang berlaku dalam trend uptrend. Dapat? Dapat dulu. SBR yang berlaku dalam trend downtrend tidak sekuat SBR yang berlaku dalam trend uptrend tidak sekuat SBR yang berlaku dalam trend downtrend. Dapat? Dapat dulu. Baik. So sekarang ni korang dah tahu pairing dia, low dengan high, higher low dengan higher high, higher low dengan higher high. Higher high yang dekat atas tu, kita baru nak cari pairing dia higher low. Sepatutnya higher low ni dia cari yang ni je. Dia tak boleh cari yang ini. Faham tak? Tak faham juga. Cari yang mana? Yang warna sama dengan high tu kan gitu. High low. Ni, higher high ni. Okey. Sepatutnya untuk pairing yang baru, higher low yang baru, dia sekadar mencari yang ini sahaja. Dia tak boleh cari yang bawah ni. Pasal apa? Ini dia punya next pair yang sebelum. Sebelum pair ni, yang ini kan. Sebelum pair yang ni. Macam mana saya nak buat ni? Sekejap Warna tu high, warna Sekejap. tu. Vertical dengan deviation. Try pakai deviation ni tengok. Uish. Ini ni. Okey. Gini pula jadi. Oh, sudah. Aku tak nak pakai menatang ni. Alah cikgu, kita orang dah kena serius ni. Janganlah buat lawak je. Betul lah, saya tak pernah pakai benda ni. Okey, baik. Okey, sekejap kita cari warna yang white smoke. Oh, tak nampak apa. Sekejap kita cari warna yang ni sikit, misterius. Okey. Sekejap Okey. Ni. High yellow yang ni, ini pairing dia. Ni pairing dia. High high, high low. Boleh? Boleh juga. Okey, sekejap Ni macam mana nak padam? Okey, Allah. Dia padam semua pula. Ni menatang apa gerak sini pula. Sekejap Okey. Yang ni pula, ni pairing dia. Gitu. Boleh? So kita dah ada 3 pairing. Pairing yang pertama, pairing yang kedua, pairing yang ketiga. Boleh? Boleh. Okey. Bila mana kita nak buat pairing yang baru, contohnya yang keempat ni, high low ni sepatutnya dia sekadar cari yang ini sahaja. Dia tidak boleh menjangkau pergi kepada yang ini. Boleh tak? Boleh juga. Pergerakan high menuju ke high low yang ni, pergerakan high menuju ke high low yang ini, itu yang kita kenal sebagai retracement. Boleh tak? Boleh juga. Kalau dia terjun sampai bawah ni, tu bukan retracement dah, itu pullback. Pullback. Boleh tak? Boleh juga. Okey. Pullback dalam satu trend, normally dia akan berlaku paling top 3 kali, insya-Allah. Paling top 3 kali, insya-Allah. Okey, dengar betul-betul. Paling top pullback akan berlaku dalam satu trend, insya-Allah 3 kali. Kenapa kawasan ini tidak dikenali sebagai pullback?
Sebab kita bila nak declare pullback, macam yang saya cakap tadi, dia kena pergerakan daripada satu pair kepada satu pair. Macam kes yang ini, dia dah menjangkau dua pair. Yang ini high-high, yang ini high. Boleh faham tak? Boleh cikgu. Serius, boleh faham ni? Tak faham tanya. Tak faham, tak kena santar kau cikgu. Cikgu Tak. ulang. Part ni okey, sebab dia macam ni guys pullback actually, saya wallahu alam lah, kalau saya salah betulkan saya, tapi saya rasa setakat ni tak ada satu orang lagi yang menteorikan ataupun memformulakan bagaimana untuk mengenal pasti pullback. Sekadar satu kata-kata, sekadar satu definition, pullback ini merupakan satu pergerakan yang bertentangan dengan trend, seterusnya kembali mengikut trend. Itu je. Tak ada satu orang lagi yang macam mana nak describe, macam mana nak menentukan apa itu pullback, apa ciri-ciri pullback, bagaimana pullback boleh berlaku. Tak ada lagi so far, saya rasa. Kalau salah betulkan. Okey, baik. Sekarang ni ada beza yang besar antara pullback dengan retracement. Bila mana okey, low, follow betul-betul. Low, high. Higher low, higher high. Bila mana dia nak buat higher low yang baru tu, yang pairing yang ketiga tu, kan korang tak nampak pula mana pairing yang ketiga. Kejap, aku tulis. Ni pairing yang ketiga. Sini. Ini pairing yang kedua. Jangan ada pula yang tanya mana pairingnya cikgu, apa pair dengan apa. Yang tu memang sumpah jadi batu lah. Ni pairing yang keempat. Apa dia pairing? Low dengan high, higher low dengan higher high, higher low dengan higher high. Okay, so far boleh tak? Boleh cikgu. Okay, kita teruskan Baik. Follow step by step, fahamkan betul-betul. Low pergi kepada high, selesai. Kemudian higher low turun buat high turun buat higher low. Okay, selesai kat situ. Higher low naik atas buat higher high, selesai dekat situ. Sekarang ni dia nak buat higher low. Bila dia nak buat higher low, dia akan mencari RBS. Kenapa dia cari RBS? Kerana RBS merupakan satu marking yang bersifat untuk menghalang harga daripada terus terjun ke bawah. Terlalu buku sangat ke bahasa saya? Ke ada bahasa yang lagi simple? Boleh? Dapat bawa lagi setakat ni? Boleh? Boleh cikgu. Okay, baik. Masalah dia sekarang ni guys, pada pairing yang ketiga, bila mana AUD USD cuba untuk membuat higher low, di situ tidak berlaku retracement. Nampak tak? Yang saya tebalkan dia jadi triple pixel tu, nampak tak? Nampak cikgu. Okey. Dekat situ gagal berlaku retracement. Kena ingat, gagal berlaku retracement berbeza dengan berlakunya higher low. Higher low tu jadi selesailah. Masalah dia retracement tu yang tak berlaku. Boleh faham tak? Boleh cikgu. Make sure betul-betul faham tak faham tanya Okey, daripada higher low apa dia je? Betul tak berlaku. Retracement ni cikgu, dia retracement ni current price, dia belum close candle dengan cikgu. Dia nak pergi, contoh ni macam AUD ni, sekarang yang kita tengok ni ada line warna merah ni. Okey. Dia tak pergi ke RBS support kat bawah tu. The current price cuma ada meninggalkan shadow kan cikgu. Retracement. Pullback ni ada close ke cikgu kan? Retracement ini merupakan pergerakan daripada high ke higher low, higher high ke higher low. Itu retracement. Oh, satu pairing saja cikgu. Okey. Tadi Itu bukan pairing, itu bukan pairing. Tu yang aku nak marah ni. Itu bukan pairing. Pairing saya dah cakap, pairing low dengan high, higher low dengan higher high, higher low dengan higher high. Okey? Okey. Itu pairing. Tapi retracement pula, pergerakan tu yang mana
high, higher low. High high, higher low. Itu retracement. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Okey. Macam mana kita nak declare sama ada retracement telah berlaku ataupun belum? Kena faham betul-betul. Retracement dengan higher low adalah dua benda yang berbeza. Sangat berbeza. Mereka sama tapi mereka berbeza. Kenapa? Baik. Kenapa yang dikatakan higher low ini sama dengan retracement tapi dia berbeza? Retracement hanya boleh berlaku dengan keberadaan kewujudan higher low sahaja. Tapi dengan adanya higher low belum tentu itu merupakan retracement. Boleh faham tak? Oh, dah pening dah. Okey. Saya tunjuk dalam bentuk gambar. Higher low ada, tapi retracement tidak berlaku. Kenapa? Sebab shadow dia tak sampai sini. Simple je. Shadow. Nampak? Shadow dia tak jadi macam ni. Nampak tak? Nampak cikgu. So higher low ada, tapi sebenarnya tak ada retracement. Faham tak? Faham cikgu. Oh, kita cerita pasal yang nombor 2 ni tak. Saya fikir yang high-high dekat atas sekali tu cikgu. Haji jauh sangat Ji. Okey. Okey, faham cikgu. Boleh faham Boleh. Okey, baik. Dalam kes ni pula, okey, higher low ada dan telah berlaku retracement. Nampak? Nampak cikgu. Okey, baik. Ini yang kita katakan sebagai retracement. Dan ini pula merupakan punca kenapa harga tu terjun sampai bawah ni. Boleh tak? Boleh. Okey. Ini yang dikatakan sebagai pullback. Ni. Boleh tak? Boleh cikgu. Okey. Setakat ni saya stop dulu. Ada soalan ataupun tidak? Pullback. Soalan dia cikgu, pullback ni adakah dia menentukan reversal trend ataupun kena tunggu ada next confirmation? Sebab kan kita dah tengok ni pullback ni dah melanggar RBS, 2 RBS dah dilanggar ya cikgu. Okey. Kalau kita tak tahu yang ada next candle ni, cuma sampai higher low yang warna biru ni cikgu. Okey. So ni dah nampak kita mungkin nak jadi reversal ataupun tak. Okey. Yang pertama, pullback hanya boleh disedari bila mana kita buat start daripada low yang bawah. Seriously. Walaupun saya sendiri, terus terang saya kata jujur lillahi ta'ala, saya hanya boleh kenal kata ada pullback apabila saya buat step by step. Saya go through the candle step by step. Tak percaya tanya Tuan Anas. Minggu lepas tanya Tuan David. Minggu lepas ketika kami membincangkan tentang AUD USD, saya tak perasan ada pullback. Kenapa saya tak perasan? Sebab saya tak nampak pada pairing yang kedua masih lagi belum berlaku retracement. Saya terlepas pandang benda tu. Betul tak Tuan Anas? Betul cikgu. Saya tak usik langsung pasal pullback minggu lepas. Langsung tak. Sebab saya miss out. Saya terlepas pandang yang itu. Okey? Bila mana kita buat step by step analysis macam yang Haji tanya, daripada low naik high dan sebagainya, dah batal tukar lagi floating, then baru perasan rupa-rupanya pada pairing yang kedua masih ada RBS yang belum berlaku retracement. Dalam kes ini, bila mana kita sedar ada RBS yang belum berlaku retracement, makanya possibility untuk berlaku pullback itu adalah sangat tinggi. Dan betul, saya tak kata salah memang betul. In term of susunan Dow point memang telah menunjukkan yang mana high, low, lower high, lower low. Ada siapa-siapa boleh follow? High, low, lower high, lower low. Nampak tak pattern tu? Nampak je. Dia start daripada high. Yang pairing yang ketiga tu. Dan memang minggu lepas pun saya plot,
saya expect price akan turun dengan cantiknya. Pasal apa? Konon-kononnya dekat situ ada dua kedudukan SBR. Konon-kononnya. Dekat mana SBR tu? Okay, let's say price dah sampai bawah ni. Ini ada satu, sini ada satu. Oh, nampak kuat ni, cantik ni. Price memang akan reject ni. Oh, rupa-rupanya pullback. Rupa-rupanya kena tipu. Salah sendirilah. Pasal apa? Ilmu tu dah ada tapi tak apply. Padan ke kau? Okay, boleh? Pullback. Ada soalan setakat ni untuk pullback? Tak ada? Ada? So pullback ni, aduh macam mana dia? Lupa pula tadi. Saya tanya. Ada tak? Okay. Macam mana nak kenal pasti berlakunya pullback? Kita boleh trace. Macam mana nak trace? Asyik Haji je orang lain. Mana orang lain? Macam sorry cikgu. Zairul Abu Durrah. Tak. Bukan Asyik Haji je saya tak nak haji ni. Tak. Take part tak. Tapi yang lain. Saya buat webinar, kalau kata boleh saya nak yang join tak dapat sikit pun, tak dapat banyak, dapat sikit jadilah. Okay, daripada korang join buat halwa telinga je, buat apa? Ni Muhammad Roslan bin Cik Yusof. Cik Yusof, Cik Soh. Saya memang petik je nama ni. Muhammad Noh, Muhammad Jaafar, Muhammad Effendi, Ahmad. Ni kita punya senior kita. Tuan Azizul ada dengan kita malam ni. Alhamdulillah. Okay. Bagaimana untuk kita mengesan akan berlakunya pullback? Tolong jawab. Anyone? Siapa-siapa pun. Macam mana? Haji? Abu Durrah? Soalan nak ditanya cikgu, macam mana nak jawab cikgu? Tadi itulah. Oh, dah jawab tadi ke cikgu? Saya dah jawab dah tadi. Step by step. Kena buat 2 point step by step daripada low. Okey. Macam mana kita nak mengesan akan berlakunya pullback? Bila ada satu kedudukan RBS yang mana ia juga merupakan 2 point. Dalam kes ni high. Boleh nampak? High. High, low, high, low, low. Tengok high. High, low, high lah. Tengok high. Yang high tu nampak tak? Nampak je ke nampak? High belum berlaku retracement. Betul ataupun tidak? Market terus buat high-high, buat high low, buat high-high. Kemudian high-high yang pertama berlaku retracement dekat situ. Tu pullback. Akan besar kemungkinan akan berlaku pullback. Actually, bila mana high low yang kedua dah siap, situ pun kita dah boleh declare pas ni akan berlaku pullback. Ni, high low yang kedua ni. Ni high low yang kedua. Ini merupakan high low yang pertama. Tu dia. Okey. Dapat? Assalamualaikum you. Nak tanya you. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya tuan. Kalau yang cikgu cakap apa tu pullback tu, maknanya yang saya faham ni, saya nampak maknanya kalau candlestick dia langgar yang line RB support tu cikgu Betul ke cikgu? Candlestick langgar. Sekali maknanya lagi. turun ke bawah lah. Candlestick maknanya dia langgar yang line RB support dekat D1 tu cikgu. Pullback ini merupakan satu pergerakan bila mana dia melanggar line RB support. Itu pullback. Yang saya faham itu betul lah cikgu. Kabur pemahaman tu. Apa cikgu Kabur. Okey. Saya tak kata dia salah. Cumanya dengan pemahaman yang sebegitu, sebab saya dah detailkan satu-satu apa itu pullback. Baik, saya ulang sekali lagi. Low, high, high, low, high, high. Bila mana dia nak buat high low yang kedua, tengok betul-betul dekat situ saya dah tulis high low yang kedua.
Bila mana dia nak buat higher low, yang kedua dia nak turun ke bawah. Bila mana dia nak turun ke bawah, dia akan cari RBS. Bila mana dia nak cari RBS, apa yang dia akan cari? Point high. Tengok point high. Okey, cikgu. Okey, point high itu dah berlaku retracement ataupun belum? Belum, cikgu. Belum. Bila mana dia belum berlaku retracement, kena ingat RBS tu tadi akan menyedut kembali harga turun ke bawah. Market akan cari balik price tu. Boleh faham Abang Mat? Saya panggil Abang Mat boleh Okey. Ha. Saya ada seorang student dulu, nama Abang Mat. Hampir menghampiri kepada 60 tahun umur dia. Dan saya sangat respect beza orang yang senior, yang 40 ke atas. Yang senior, dia punya kegigihan dan ketekunan dalam pembelajaran tu berbeza dengan orang yang berumur 20 tahun dan ke bawah. Dia sambil level, dia beza. Okay? Siapa yang muda kat sini minta maaf lah tapi so far itu hakikat dia lah yang saya tempuhi. Okey, baik. So Abang Mat, InsyaAllah, cikgu. Dapat saya cuba fahamkan, cikgu. sabar, belum habis lagi. High, turun high low, dia cari high. Pasal apa? High tu RBS, boleh? Boleh. Okey, tengok gambar tu betul-betul, tengok apa nama chart tu betul-betul sambil dengar apa yang saya cakap. Masalah dia sekarang ni, bila mana dia buat high low, dia tidak menyentuh RBS tu. Boleh? Boleh, cikgu. Dia naik ke atas, dia membuat high yang kedua. Boleh? Boleh, cikgu. Bila mana dia berjaya membuat high yang kedua, point yang seterusnya ialah high low. High low yang ketiga. Boleh tak? Itu yang ketiga. Okey, cikgu. High low yang ketiga. Baik, saya tulis. Takut nanti tak nampak. Sekejap. Okey, ini high yang pertama. Okey, ini high yang pertama dekat sini. Ini merupakan high yang kedua dekat sini. Okey. Boleh nampak high yang pertama kedua ni. Yang ni saya padam lah. Nampak, cikgu. Nampak. Okey, ni saya padam. Okey. Jadi high low yang ketiga. Ini merupakan high low yang ketiga. Baik. So high yang keempat. Ini merupakan high yang ketiga lah. Okey, baik. So kita dah ada pairing. Low, high low pertama, high pertama, high low kedua, high yang kedua. High low yang ketiga, expectationnya ialah dia akan buat di sini. Ni. Boleh nampak tak? Nampak, cikgu. Nampak. Baik. Dan dia dah buat dah. Bukan dia tak buat. Dekat mana dia buat? Nampak ni. Ada candle warna merah, shadownya menyentuh high. Boleh? Dia langgar ni ke? Langgar lain ni? Ya, betul. Langgar lain tu. Betul. Okey, dapat so far? Baik. So sekarang ni dia gagal buat high apa benda semua ni, abaikanlah. Okey, kita tak payah sembang pasal tu. Kita ketolak tepi dulu. So yang ni dah berlaku retracement, yang bawah ni belum berlaku retracement. Boleh nampak tak? Nampak, cikgu. Okey. Ini yang saya kata akan menyebabkan price kembali kepada harga ni. Boleh dapat? Nampak, cikgu. Ada kalanya ini yang berlaku di mana dia dah terlajak turun. Ada masa-masanya ngam-ngam soy dia hit dekat sini, lepas tu dia terbang. Ada yang macam tu juga. Boleh? Boleh. Okey. Setakat ni tolong simpulkan balik apa yang Abang Mat faham tentang pullback. Silakan. Faham ni. Macam mana kita nak trace akan berlaku pullback? Harga mantul balik, cikgu. Harga mantul. Harga tak buat retracement bang. Bila mana harga tidak membuat retracement pada aras harga RBS yang kedudukannya merupakan low point.
Langkah yang pertama, macam mana nak mengesan. Sekejap saya tulis. Macam mana nak kesan akan berlaku pullback. Okey. Apabila tidak berlaku retracement pada kedudukan RBS yang kedudukan RBS yang merupakan 2 point, dalam kes ni high. Apabila tidak berlaku retracement pada kedudukan RBS yang merupakan 2 point untuk struktur ini. Tu dia. Macam mana nak kesan akan berlaku pullback apabila tidak berlaku retracement pada kedudukan RBS yang merupakan 2 point untuk struktur ini. Itu step yang pertama, macam mana kita nak kenal pasti akan berlaku pullback ataupun tidak. Boleh dapat ataupun tidak. Itu step yang pertama. Okey, boleh Makna kata bila dia tidak berlaku je retracement, so kita boleh kata besar kemungkinan pullback akan berlaku. Boleh? Boleh. Okey. Anas dengan Haji, ada soalan ataupun tidak? Ada cikgu, ada. Silakan. Okey cikgu, yang dikatakan tidak berlaku retracement pada RBS pada point D1 tu, itu dari kalau kita nak terjemahkan pada bahasa pasar ataupun bahasa biasa, maksudnya ada order yang belum diambil Yes, betul. ke ataupun macam mana? Betul. Saya sebenarnya mengkaji pergerakan pullback dan bagaimana dia berlaku bukan dalam bentuk candle. Sebenarnya saya mengkaji teori dan formula untuk pullback adalah berdasarkan kepada formula harga. Mungkin tuan-tuan yang berada dalam webinar ni masih lagi belum pernah bersama-sama dengan saya dalam satu session apa itu forex ataupun pengenalan asas forex. Mungkin tuan-tuan belum pernah lagi ada sesi yang sebegitu. Okey. Kita directly pergi kepada marking, kita membincangkan marking, support support resistance SBR dan RBS. So pendedahan tuan-tuan semua terhadap harga tidaklah begitu mendalam. Okey. Yes, betul apa yang Tuan Anas kita katakan tadi, di mana retracement ini merupakan satu pergerakan di mana buyer membiarkan seller dominan hanya dalam bentuk sementara untuk dia kembali membeli pada harga yang murah. Boleh dapat? Faham tak? Faham cikgu. Itu dia. Let's say bahagian low tu tadi, buyer masuk dalam keadaan $50 million. Contoh. Dengan amount $50 million, dia dah strike naik ke atas. Okey, bila mana dia dah strike naik ke atas, kontrak yang dekat atas ni dah lebih mahal daripada yang bawah. Okey. So sekarang ni bila mana dia nak beli tapi dia nak harga yang lebih murah, caranya apa? Keluar daripada market, biarkan seller masuk. Bila seller masuk, dia akan press harga turun ke bawah dan seterusnya buyer dapat membeli dalam kadar harga yang murah. Itu sebenarnya apa yang berlaku untuk retracement di sebalik sudut pandang harga. Without chart, kita tak membincangkan tentang candle pattern, graph pattern dan sebagainya. Ini purely berkenaan dengan harga. Okey? Saya tak expect semua boleh bawa benda ni, sebab benda ni memerlukan satu pemahaman yang agak kritikal. Okey, saya pun tak nak huraikan. Tengoklah, ada rezeki insya-Allah. Satu hari nanti kita akan cuba masuk alam harga pula, kalau kata boleh bawa lah. Okey. Sebab dia memerlukan critical thinking. Okey. Cukuplah takat tu. Saya tak nak hurai lebih-lebih. Kang jadi lagi pening nanti Kang.
Cukup sekadar tahu, okey, retracement belum berlaku. So bila mana retracement belum berlaku, ada kemungkinan untuk berlakunya pullback. Cukup sekadar itu. Boleh? Okey? Boleh. Baik. Saya nak tunjuk macam mana nak trace volume. Erti kata lain, kawasan. Macam mana nak cakap Saya tunjuk macam ni. Okey. Okay, sekarang ni higher high, so higher low, then dia naik, dia buat lower high, sini dia buat lower low. Okay, makna kata semua ni dia dah batalkan. Okay, tengok betul-betul. Okay, saya ambil point yang ini, saya ambil point yang ini, saya ambil point yang ini. Okay, nampak tak? Actually, low, high, higher low, higher high. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Nampak je, nampak. Okay. Ini merupakan pattern pullback. Makna kata, selepas daripada ni, sekiranya ada kemungkinan pullback akan berlaku, boleh ambil yang ni. Untuk kita expect dekat mana yang dia akan turun dan sebagainya. Boleh? Boleh je. Itu dia. Okay. Saya rasa cukup dulu sekadar itu untuk malam ni. Itu pun heavy. Discussion pada malam ni pada saya quite heavy. Sebab kita membincangkan berkenaan dengan pullback. Okay. Sepatutnya kalau kata kita nak berbincang berkenaan dengan pullback, tuan-tuan perlu mahir betul-betul 2 point. Perlu mahir betul-betul basic marking ni. Jangan cakap lah support resistance ni memang kena expert kau lah. Okay, nak kena mahir tentang SBR dan RBS, dah berlaku retracement ataupun belum, yang tu memang kena faham betul-betul lah. Then baru boleh kita bincangkan berkenaan dengan pullback sebenarnya. Okay, tapi tak apalah, rezeki. Okay, cumanya takut-takut tak faham. Tu yang saya risau, nanti bertambah jadi lagi pening. Okay, so siapa yang join malam ni boleh share dengan kawan-kawan. Okey, terima kasih cikgu. Banyak cikgu. Saya nak pula. Siapa yang ada malam ni boleh share dengan kawan-kawan. Cuma tolong pastikan bila terang kawan tu betul-betul faham. Okey, jangan salah bagi teori. Sebab macam yang saya cakapkan tadi, saya menteorikan apa yang berlaku dan bersama dengan formula. Bukan as simply as kita nak kata gini, dia akan jadi gini. No, dia bukan satu chart pattern, dia bukan satu tak. Dia ada formula dia. Kena tengok dah berlaku retracement ke belum, kena tengok susunan 2 point macam mana dan sebagainya. Kena tengok pullback tidak boleh berlaku sama sekali pada kedudukan high nak buat higher low. No, itu tak boleh. Itu untuk uptrend. Pullback sama sekali tidak boleh berlaku pada kedudukan low nak pergi kepada lower high. Tu tak boleh. Impossible untuk berlaku pullback dekat dua situasi yang saya sebutkan tadi. Okay, pullback hanya boleh berlaku daripada high high pergi kepada higher low, daripada lower low pergi kepada lower high. Itu sahaja. Okay, boleh? So far ada soalan? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, insya-Allah kita akan sambung perbincangan. Kita akan bertemu lagi pada hari esok, insya-Allah. Webinar Profito jam 9 sehingga 10 malam. Kalau kata boleh, tolong completekan marking template untuk AUD USD, share template dekat group. Besok kita akan sambung perbincangan untuk AUD USD. Boleh Tuan Anas? InsyaAllah. Okey. Apa dia Abang Mat? InsyaAllah cikgu, InsyaAllah saya mengikuti cikgu. Saya pun banyak benda saya nak belajar ni cikgu. Okey. Tentang ni cikgu. Abang Mat masuk grup AUD. Boleh? InsyaAllah cikgu boleh. Okey, Abang Mat join dengan grup AUD, join dengan Tuan Anas, dengan Tuan David dan Azam. Seorang lagi kalau tak silap saya. Siapa-siapa yang join malam ni,
boleh masuk grup AUD USD. Senaraikan, cari balik senarai tu, list out balik nama seorang-seorang. Okey, boleh? Biar banyak sikit grup AUD pun tak apa, tak ada masalah, insya-Allah. Okey. Baik, cukup dulu sekadar itu. Yang lemah dan yang kurang itu daripada saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Share dengan kawan-kawan, tak ada masalah. Sebarkan ilmu ni, insya-Allah. Apa-apa tak faham, suruh masuk grup, kita akan teruskan perbincangan. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.